dan akan buat rujukan rujukan dalam buku ataupun dengan cikgu dan sebagainya. Kalau jika tidak ada soalan, semua duduk diam, semua pemalu, seseorang yang bercakap, seseorang yang boleh tengok muka, tak right, maka kita akan teruskan dengan modul kita lah. Modul kita habiskan modul. Itulah. Okay. Rasa ada kita sekarang 62 orang. Mana seseorang jadi 61 orang. Kita boleh mula dah. Okay. Jika ada sesiapa yang masuk, buat kesan Oh, nanti Ini kelas mentah dah. Masa tutorial, kamu akan buat tutorial sendiri lah. Buku apa tak tutorial. Siapa tahu ayat kesal? Dah jadi teman dah. Siapa tahu masa 1.40 Ustaz. 10 mula tutorial. Okey. Okey. Baik, kenapa tak ada tu? Ya, modul fizik dah. Kau ada nak tanya soalan? Kalau tak ada, kita teruskan. Iaitu kita baru ni kita habiskan soalan nombor 7. Okey. Bakal sarung tangan dulu. Ambil pen. Kita kontrol. Besarkan dulu. Kemudian kita buat nombor 8. Nombor 8 so berarti ni. Agak ada berarti lah. Kita nak masuk. Okey. Nombor 8 dia kata rajah 81 menunjukkan dua daya 40 Newton dan 30 Newton yang bersenjang di atas satu sama lain. Kombinasi dua daya ini akan menghasilkan satu daya paduan. Okey. Daya paduan di tengah-tengah lah biasalah. Daya paduan. Daya paduan juga di tengah-tengah lah. Di questionnya. Dia ada beberapa kaedah lah daya paduan dah. Menentukan particles boleh tapi kaedah paling bestnya adalah kita buat cepat selari. Hukum molek sini guna pembalik ni ada 40 Newton. Jadi dari paduan sebab dia kepala temu ekor dia. Kepala hak ni 30 Newton bertemu ekor 40 Newton lah. Dari paduan ada dari pasien ni. Ni ada dari paduan. Tak jawab soalan lagi ni. Saja cerita dah. Ada satu lagi kita gunakan particles lah. Apakah yang masukkan dengan daya paduan? Daya paduan, sudah. Cari dalam buku lah. Jumlah daya paduan. Sebenarnya B berdasarkan jalan pas 1, hitung magnitude daya paduan FR. Kena ukur. Dia ni kena guna pembaris. Guna pembaris dah.
Kalau guna pembaris 3 Newton, 30 Newton buat 3 sentimeter. 40 Newton buat 4 sentimeter. Lepas tu garis, ukur panjang daripada 1. Kau buat balik. Kalau nak guna jawapan tegus, kamu akan dapat jawapan tegus. Jawapan tegus berapa? 50 Newton. Sana. 2, 3, 5. Tak ada. Oh, so silap. 3, 4. Kena kira lah. Dah. Mungkin. C. B. Arah daripada 1. FR daripada satah mengufuk. Ni kena ukur sudut. Kena ukur sudut. Arah dia kena, maksud dia nak sudut. Sudut ni berapa? Berapa? Berapa darjah kita? Ukur dengan protektor lah. Dalam satu pertandingan sekolah, 2 orang pelajar diperlukan untuk menarik sebuah kotak pada suatu sudut tertentu. Pelajar satu menunjukkan beberapa kaedah yang telah digunakan oleh pelajar itu untuk meningkatkan pecutan kotak itu. Dia kata meningkatkan pecutan. Penting dah. Meningkatkan pecutan. Bila meningkatkan pecutan bermaksud kita akan guna formula F sama A. Gini, F sama A. Meningkatkan jadi A sama dengan F bagi M. Untuk tingkatkan A, maka sama ada kita tingkatkan F atau kecilkan jisim. Kotak nak kecilkan jisim susah sikit lah. Lepas kotak lah, ungat kuat saja tak boleh lah. Untuk tingkatkan A, itu kita tingkatkan daya. Maksud daya ni daya bersih dah. Daya bersih. Ini itu daya bersih. Atau dia kata lain daya paduan. Daya paduan. Gitu. Okey, di sini kita kena tahu daya paduan dulu. Daya yang bergerak searah dengan A. Ni, daya ni dah. Daya ni. Sebab A kok ni A. Gitu. Jadi semua kita kena cari daya ni yang paling besar. Kat mana yang paling besar? Ke daya orang tu daya ni. Daya paduan. Gitu. Jadi kalau kita tengok logik adalah kat ni lah. Kita tengok logik ni. 1000 dengan sudut 30. Dah. Cuba sekira. 1000 sebelahan kos. Dah. 1000 kos 15 darab 2. F dah. F. Tidak kira dah. Kata 1000 darab kos.
Cos 15. Okey. Darab 2. Boleh 1931. Yang ni sama dengan 1931. Kalau hak ni, kalau hak ni, F sama dengan 1000 cos 30 darab 2. Okay, 1000 cos 30 darab 2. 1732. Sama dengan 1732. Tengok yang pertama tak? Yang pertama ni 500. Tengok sudut mana. F sama dengan 500 cos 15 darab 2. Cos 15 darab 2. 9 5. Sama dengan 9 5. Meter. Meter. Gitu. Okay. Ada yang tanya kau ni? Ada yang tanya kau? Aiman? Aiman Hakimi? Ya, sir. Nak tanya kau? Kira kira sudut F sama dengan 932 ke F sama dengan 1732 hak. Hak mana? Apa tu hak tolak lagi kuat tu? Hak mana? Hak tarik lagi kuat tu. Hak tarik lagi kuat. Dia Sudut sa mana hak 931. Lagi sa 732. hak itu. Kau salah kira. Hak memberikan daya hak lagi tinggi lah nak tarik kotak tu. Sebab kalau Sudut hak kecil lah. Sudut hak kecil kan? Dia F tu ada Kiranya A tinggi, F betul dah ke? tinggi. F tu masuk F daripada 1. Jadi daripada 2 je kalau kita buka sudut besar, dia jadi kau kecil daripada 2. Bila sudut dia kena kecil. Lepas tu sudut asal guna ni adalah separuh daripada sudut. Hak dia buih tu sebab F duduk tengah. Pakai sa sudut dah. Sebelah gitu. Boleh? Nampak tak? Nampak belakang? Nampak. Kira kena ambil sudut hak kecil tu lah. Kalau nak tu daya yang hak tinggi nak tarik kotak tu Daya lah. tinggi nak tarik kotak ya. Sudut yang kecil. Okay. Cara nak kira tu sudut tu sambil separuh sebab dia F tu tengah. Gitu. Boleh dah? Okey, terima kasih. Orang lain best ke? Berdasarkan jadual 1, nyatakan ciri-ciri yang sesuai untuk meningkatkan pecutan kotak itu. Beri satu sebab bagi kesesuaian setiap ciri tersebut. Berapa ciri? Dia mudah kan? Okey. Ni baru nak jawab soalan. So, kira tu untuk kita pengetahuan kita dah. Kita belajar semua mana yang ada situ. Gitu. Magnitude daya tarikan mesti besar. Okay. Magnitude daya tarikan besar. Sebab dia kamu kena ikut formula.
Formula mana? F sama dengan NT. Sebab daya, F tu daya. Sebab daya berkadar terus dengan pecutan. Gitu. Tak benar dah. Okay. Yang kedua, dia kata sudut antara dua daya kecil. Apa? Sebab sebab ya. Bukan disongsang. Boleh royak berkadar songsang ataupun semakin kecil sudut, semakin besar daya. Gitu. Sebab sudut berkadar songsang dengan daya. Dan royak pecutan. Tak ada dah formula dia pecutan dah. F sama dengan apa? F cos theta. Sebab cos ni lah. Dia jadi songsangnya. Okey. 3 dengan atau tanpa penggelek. Tak puasa so. Ada penggelek. Tak puasa ada penggelek dah. Dengan atau tanpa penggelek. Dengan penggelek dah. Dengan penggelek. Dengan penggelek. Sebab dia mengurangkan daya geseran dah. Gitu. Mengurangkan daya geseran. Ditentukan keadaan yang paling sesuai untuk meningkatkan pecutan kotak itu. Keadaan paling sesuai adalah kaedah C. Tak pandai dah. Saya tanya sebab. Sebabnya adalah kaedah C mempunyai daya paduan yang paling besar dan juga mempunyai penggelek. Saya tanya sebab lah. Yang sebut dua-dua. Yang sebut soal Okey. Sir, bukan kaedah B. Bukan kaedah B ke? Ya ke? Mata dosa betul-betul. Sorry. Boleh kecek. Aku bisa tunggu dah. Betul kaedah B. Sebab dia sama dah. Kerana ia mempunyai daya paduan yang paling besar, paling tinggi dan juga mempunyai penggelek. Kalau nak lagi bubuh lah. Duduk kecil ke kapal ikut dia. Tapi dua tu lah. Puncak kan. Tu dia masuk lah. Okay dah. Adakah nak tanya lagi? Siapkan siapa dulu. Okey. Zafir. Ahmad Zafir ada ke tak tu?
Nama ada. Dah. Ke? Heh. Hmm. Tak dengar tapi. Sir. Oh, confident tak apa. Confident tak apa. Jawab tu confident kira faham. Okey dah. Ha. Teruskan. Gua dekat SPM dah kan ni. Otak dia tengah gelega. Mudah faham lah. Mu jangan berlawak pula. Kalau kamu berlawak, rugi diri sendiri dah. Okey, soalan nombor 9. Dia kata radius 91 dan radius 92 menunjukkan satu bongkah aluminium dan satu bongkah kuprum. Tengok, dua bongkah yang berlainan. Yang masing-masing mempunyai jisim 1 kg. 1 kg 1 kg makna SI unit. Dipanaskan selama 5 minit. Ni tengok ni. Kalau dipanaskan dia haba. Bila haba, kamu kena ingat selalu formula. Kamu kena cahaya kesal dah. Mu jangan panas pun dah. Terus kita pun tulis formula. U sama dengan MC kita sama dengan ML sama dengan betul sekali PT kan? PT. Okey? Jadi kita pun baca balik. 1 kg makna M 1 kg. Kita ada M 1 kg. Okey. Kemudian kita ada panaskan selama 5 minit. Tengok 5 minit. T ada. 5 minit. Dia mesti dah saat dah. Kali 60. Sama juga 300 saat. Dia mesti dah saat. Pakai ada ni. Mesti pakai lah PT ni. Yang pemanas rendah, 1000 watt. P tu. Dah P. Sama 1000. 240 volt. Sekali lagi saya tanya. Dia akan tanya juga. Apakah maksud label 1000 watt dan 240 volt? Maksud dia adalah jika pemanas rendah itu dibekalkan dengan beza kepayaan 240 volt, maka ia akan menghasilkan tenaga 1000 joule. Bukan 1000 watt dah. Tenaga 1000 joule. Bagi setiap 1 saat. 1000 joule per saat. Boleh tak? Itu maksud label tu. Jangan tanya ada yang akan ada. Cuma tak tahu kat mana yang tanya kan. Okey. Royak sama kak. Satu markah pun. Bernilai tu. Muatar bertentu aluminium adalah 902. Muatar bertentu kuprum adalah 385. Okey, beres. Kita tengok apa soalannya. Muka surat berapa ni. Okey, kita tengok soalan dia. Apa yang tanya. Okey, 1000 macam biasa je ada rapid sebagainya. Tengok. Seulah sini. Dah. Yang kita kena tahu adalah yang pertama dia ada ni. Pelapik-pelapik ini biasa guna asbestos. Sebab dia kenapa pelapik? Untuk mengurangkan haba mengalir ke persekitaran. Okay? Untuk mengurangkan haba mengalir ke persekitaran. So lagi benda ni kena buku ni, kena balik. Kena balik dengan kapah atau kertas. Kenapa? Balut untuk mengurangkan haba terbebas ke persekitaran. Kita beri haba melalui pemanah ni. Beri haba ke bongkah ni. Sementara bongkah ni nak panas dia tubik haba, tubik luar. Ni kita tak sih. Kita kena halang. Kok bawah kita bawa pelapik, kok tepi kita bawa balut. Dah. Okay. Yang ketiga ni yang penting adalah dalam lubang ni, lubang pemanah ni dengan lubang termometer ni,
kita kena buh minyak. Ha, bubuh minyak. Kita kena buh minyak. Sebabnya untuk meningkatkan sentuhan haba. Okay? Ataupun untuk meningkatkan pengaliran haba berlaku antara kita dengan bongkah. Apa kata kita? Sebabnya kalau tak buh minyak, dia akan ada ruangan-ruangan udara. Antara, kata ni lubang, lubang dah. Lepas tu kita letak heater. Heater ni, bentuk dia gini kan. Jadi, antara heater dengan bongkah ni, ia ada udara di sini. Udara ni udara. Udara adalah penebat haba yang sangat baik. Okay? Udara adalah penebat haba yang baik. Jadi, haba hak dari heater ni nak pergi ke blok tu dihalang oleh udara. Kalau hak ni W100 akan sampai hanya 90 saja. 10 lagi dihalang oleh udara. Kalau kita buh minyak belakang minyak kecil cair, mudah panas. Jadi dia akan mengalir bagus. Heat contact point is very good. Jadi kalau kita bagi 100 haba, sampai sini 99 haba. Bagus, lebih baik. Itu secara kasar kalau kes-kes lagu ni. Tapi ni bukan jawab soalan lagi ni. Pengetahuan yang wajib kita tahu bila soalan lagu tu big. Okey. Kita pun ini tak tulis adalah dia tak tulis tu tak tulis. C. Kita akan tulis C dah. Tidak. Aluminium 902 kupon 385. 902 385. 902 385. 902 385 dah. Okey. Wow, sudah jawab. Okey, teruskan. Besar lagi Apakah maksud suhu? Suhu adalah suatu darjah kepanasan sesuatu bahan. Suhu ialah satu ukuran darjah kepanasan sesuatu bahan. B. Dengan menggunakan darjah 91 dan 92, bandingkan jisim. Bandingkan jisim. Kalau mata tak buta, memang boleh jawab ada. Dia royak dah situ. Jisim adalah sama. Sama dah. Tak boleh royak. Jisim adalah 1 kg. Salah. 1 kg adalah salah. 1 kg itu adalah nilai. Bukan satu perbandingan. Dia suruh bandingkan. Sama. Kenaikan suhu. Yang kedua, kenaikan suhu. Okey, kita tengok kenaikan suhu. Tengok kenaikan suhu. Kalau mata kamu tak buta, kamu akan nampak entah. Inilah suhunya. Termometer ni. Kuprum, kenaikan suhu kuprum adalah lebih tinggi daripada aluminium. Gitu jawapan dia. Kenaikan suhu kuprum adalah lebih tinggi daripada aluminium.
Okey. Dan muatan hab tertentu. Yang ketiga. Muatan hab tertentu. Yang widah nilai tu. Dah. Kalau kamu tengok aluminium ada 902, kuprum 385. Mana aluminium lebih tinggi. Apa ni? Muatan hab tertentu. Aluminium ada lebih tinggi daripada kuprum. Okey. Nyatakan hubungan di antara muatan hab tertentu dan kenaikan suhu blok logam betul. Kita tak bisa dah. Tak bisa. Nak ambil hak A ke hak B. Dia hubungan antara muatan hab tertentu dengan kenaikan suhu. Jadi kita ambil saja. Kalau saya ambil hak tinggi-tinggi, muatan hab tertentu juga saya ambil hak tinggi ya. Saya akan ambil hak ni gambar aja 9.1. Iaitu muatan hab tertentu dia tinggi, maka kenaikan suhu dia ni rendah. Itu jawapan dia. Jangan ambil dua-dua, ambil saja. Hubungan dia adalah sama ada kamu nak tulis berkadar terus atau lebih bagusnya adalah bila atau jika muatan hab tertentu tinggi, maka kenaikan suhu adalah rendah. Gitu. Lepas habis dulu. Sebelum tanya, faham tak faham? Lepas itu tanya, tak faham mana. 3. Nyatakan kuantiti fizikal mesti dimalahkan untuk mendeduksikan hubungan seperti 9B2. Kenapa mesti dimalahkan? Kamu tak boleh ambil berapa. Kamu cuma perlu ambil yang ada dalam formula saja. Okay, dan formula. Ni formula dia adalah apa? MC kita sama dengan PT. Gitu. C kita sama dengan PT. Hak dia ni ada muatan hab tertentu C. C dah pakai kenaikan suhu ni. Hak lain tu betul belaka. Bubur sini. Sama ada M atau P atau T. Betul belaka. Gitu. Ataupun dia asal formula dia Q kan. Q samanya. Kebubur Q pun betul juga. Asal benda ada dalam formula, baru betul. Dari sini saya bubuhlah masa. Kalau kita ambil masa pemanasan. Ataupun kuasa kita. Ataupun jisim bahan. Betul belaka. Ataupun Q, jumlah tenaga haba yang dibekalkan. Ini Q ni. Salih belaka. Kita enjoy sikit. Nak pergi sekolah dah. Apa sekolah nanti.
So harap benar ni tak payah penggiliran ni. Supaya kita boleh belajar dengan all out lah untuk hadapi SPM ni. Yang penting kamu semua cemerlang dan kamu semua dapat mohon kerja yang kamu minat deh. Kalau nak kaya, join SIR, masuk atomi. Deh, masuk atomi boleh jadi kaya tapi pelaburan lah yang ambil masa. Supaya beli tanah lah. Beli tanah tahun ni, 10 tahun lagi, 10 kali ganda harga dia dah. Okay, baik belakang. Saya nak tanya. Siapa tak payah dah. Siapa nak tanya mana-mana pun tak apa. Saya jawab. InsyaAllah. Kalau tak ada siapa kecek, saya tanya seorang. Kata dia. Ame mana ni? Ame? Oh, siapa dia Ame? Ame. Calling Ame. Ame? Oh, tu dah tidur dah lah. Ame mana makuk ni? Ame. Kita panggil sebelah dia lah. Rasa tidur juga ni. Dia sore tidur, jakit dengan sebelah dia. Amanda. Ya, sir. Ada. Oh, tak tidur. Ya, lagu mana Amanda? Baik kah? Rantai mana nak suruh seulah? Amanda? Ada, sir. Baik. Sir. Oh, kau mana ni? Baik dah. Saya tanya seorang lagi orang lain. Bukan, yalah, pahal tu bagus lah. Tapi ada tak pahal kan? Ramah tak pahal. Cuma tak tu. Saya boleh ulang dekat B2 tadi. Okey. Dah kita B2. Okey, B2 ni. Atau kehubungan atau muatan bertentu dan kenaikan suhu blok. Hubungan dah. Gini. Nama apa tu? Pertanyaan. Apa tanya? Faris. Oh, Laslo tak. Oh, tanya dah. Tak ada. Okey, Faris dah. Saya cuba buat sekali lagi sesuatu. Okey, untuk berbandingan ramah kita boleh lah dah. InsyaAllah lah. Kecuali hak buta tu tak nampak, tak nak banding lah. Tu pun boleh rabah kat tangan dah. Besar kecil. Tahu kalau rabah. Ni nak buat hubungan. Okey, hubungan. Hubungan ni kaedah dia kamu buat. Kalau kamu nampak lah, ditulis je. Dah. Dia nak dua kali ni. Sekecil seselu ni sebab lain Faris tu selu tu kata dah. Kita fokus pada buat tahap tertentu C dengan kenaikan suhu. Kenaikan suhu kita. Dia ada dua kaedah. Yang pertama kaedahnya adalah kita ambil satu kes saja. Dia ni buat dua kes untuk banding 9.1 dengan 9.2. Kita ambil saja. Sama ada kita nak ambil di 9.2 atau nak ambil di 9.1. Dia nak banding, ingat dah banding C dengan kita. Ni kalau sesuka sebut hak besar. Jadi hak besar dulu. Jadi kita carilah C ni hak besar duduk mana? C hak besar duduk 9.1. Tapi kalau kamu nak ambil 9.2 pun tak apa.
Okey. Saya ambil nak siap besar. Jadi saya ambil ni. Bila ambil ni, apa dia punya kes 91, kena ambil 91 juga titanya. 91 tita kan lah. Kecil tita 91 ni kecil. Oh, ni tita 92 ni besar. Tak ada. Jadi kita ambil hubungan ni mudah. Jika muatahar bertentu besar, maka kenaikan suhu adalah kecil. Gitu je. Kalau kita nak ambil 92, tak apa boleh. 92C adalah kecil. Jika muatahar bertentu kecil, maka kenaikan suhu adalah besar. Mu jangan ambil C sini. Sebuat. Jangan ambil C sini. Pelaga dengan titah sini. Salah. Dia kena ambil gambar haju sama. Okey? Itu satu kaedah. Satu kaedah lagi yang best adalah, yang paling mudah adalah, yang tak akan buat silapan adalah mengambil ni formula. Hubungan ni formula sebenarnya. Formula Q sama dengan MC theta. Nak banding C dengan theta. Nak banding C dengan theta. Tengok kalau ni tengah ni. Tanda sama tengah. C dengan theta dua-dua duduk sebelah kanan. Tak boleh. Kamu kena buat source sebelah kanan, source sebelah kiri. Baru boleh buat. Jadi, kita ejah. Theta ni kita bagi ke sebelah kiri. Jadi, formula jadi Q per theta. Theta ni bagi sebab sini darab. Sama dengan MC. Dengan kata lain, tengok. Jika muatahar bertentu tinggi, maka theta kecil. Kenaikan suhu kecil. Nampak ni? Daripada formula hubungan ni. Dua-dua so cerita dah tu. Puati molek, tak payah tanya. Sorry kamu tengok dua minit. Gapo soyak tu mupati balik. Sebab ni semua sekali. Semua kes lagu ni. Mudah dah. Buat kalau dia nak cari hubungan. Boleh royak berkadar terus. Atau berkadar songsang. Hak ni kamu kena royak hubungan antara C dan theta adalah berkadar songsang. C duduk atas, theta duduk bawah. Ingat sekali lagi saya, dua benda yang nak dihubungkan tidak boleh berada pada sebelahan yang sama. Dua-dua duduk sebelah kanan tak boleh. Jangan buat. Ejah juga source sebelah kiri, selagi duduk sebelah kanan. Oh, betul selalu. Okey dah. Faris, okey dah Faris? Okey dah Faris. Okey. Orang lain ada tanya ke? Okey, alhamdulillah. Orang lain ada nak tanya ke? Tak ada. Okey, kita teruskan. Kita teruskan sehingga pukul 1.40. Masa tutorial. Terima kasih Afnan. Saya nak tanya. Ada sekolah bui modul lain ke? So terima banyak sangat modul. Penipal rasa. Jadi saya nak tahu kamu terima, ada tak terima modul saya hak ni? Tak ada sah. Okey, tak ada. Ni salah. Okey. Sebab saya takut sekolah bring modul tanpa pengetahuan saya lah. Rugi saja. Mu terima saya tak baca dah. Okey.
Okey, tak apa. Lepas ni kita bersuah muka banyak modul. Ada jadi tapi lebih kepada modul hak biasa gunalah iaitu modul tu ikut apa? Ikut topik. Nah, ajak nak pihak ni nak teruskan kepada elektromagnet. Okey. Nanti kita bersuah muka kita akan fokus pada modul yang modul yang ikut topik. Okay. Okey, kita teruskan. Oh, sambung dia. Sambung dia tepi. Okey. Satu termometer klinik digunakan untuk mengukur suhu badan pesakit yang demam. Terangkan bagaimana suhu badan pesakit yang demam disukat dengan menggunakan termometer klinik itu. Hak ni bila kaedah menyukat suhu ni, satu benda yang perlu kamu jangan tinggalkan adalah keseimbangan tema. Dah. Satu keseimbangan tema. Yang kedua sentuhan tema. Okey. Keseimbangan tema, sentuhan tema. Okey. Yang ketiga adalah suhu mengalir daripada suhu mengalir. Haba mengalir daripada suhu tinggi ke suhu rendah. Jadi tinggal 3 perkara dah. Okey. Boleh semula. Yang pertama keseimbangan tema jangan tinggal. Yang kedua sentuhan tema. Okay, berlaku sentuhan tema. Yang ketiganya haba mengalir pada suhu tenaga haba mengalir pada suhu tinggi ke suhu rendah. Gitu. Okey. 3 perkara ni wajib ada. Okey. Mari kita mula menjawab. Secerita kamu akan buat sendirilah. Pastikan tengok markah dia ni. Markah dia 4 markah, maksudnya dia ada 4 poin. 4 poin. Kalau buat ayat poin, mana 4 ayat dah ada dah. Okey. Kita mulakan macam ni. Terangkan bagaimana suhu badan seorang pesakit demam disukat dengan menggunakan termometer klinik. Okey. Kita masukkan termometer klinik tersebut di bawah lidah pesakit. Dah. Supaya berlaku sentuhan tema yang baik. Dia sentuh molek. Dia ada tengah atas itu kan. Biarkan termometer itu untuk apa? Biarkan termometer tersebut seketika. Kita tahu berapa lama seketika. Kena royak statement sebelum royak haba mengalir daripada suhu tinggi ke suhu rendah, kena royak dulu. Siapa suhu tinggi, siapa suhu rendah. Dah. Pada awalnya pesakit yang demam adalah mempunyai suhu yang tinggi. Sementara termometer klinik mempunyai suhu yang rendah. Kena royak statement. Statement. Maka bila berlaku sentuhan tema, maka haba akan mengalir daripada pesakit ke termometer klinik. Sebab kalau nak ayat tadi kena sebab suhu pesakit adalah tinggi sementara suhu termometer adalah rendah. Kalau royak dah tadi tak payah royak tak apalah. Gitu dah. Pengaliran haba ini tetap berlaku sehingga mencapai
keseimbangan tema. Okey. Bila mencapai keseimbangan tema, maka suhu termometer adalah sama dengan suhu pesakit. Maka kita boleh ambil bacaan suhu termometer tersebut sebagai suhu badan pesakit. Macam tu dah. Okey. Sir, ulas sekali lagi sir. Tadi. Ulang pada awal. Jawab apa saja dah. Dah ulang jawab apa saja. Cerita tu rasa cerita dah. Okey. Masukkan termometer ke bawah lidah pesakit. Ataupun letakkan termometer di bawah lidah pesakit. Rupalah ayat tak ada hal lah, tak serupa pun. Asal maksud dia sama. Suhu pesakit yang demam. Itu dah. Ini untuk dah kepala semua. Mula. Letakkan termometer di bawah lidah pesakit. Ini adalah untuk membuat sentuhan tema yang baik. Okey. Yang keduanya, suhu pesakit adalah tinggi. Sementara suhu termometer adalah rendah di permulaan. Pada awalnya, suhu pesakit adalah tinggi. Sementara suhu termometer adalah rendah. Okey. Maka tenaga haba daripada pesakit akan mengalir ke termometer. Maka tenaga haba akan mengalir daripada pesakit ke termometer. Sehingga tercapainya keseimbangan tema. Sehingga tercapainya keseimbangan tema. Bila tercapainya keseimbangan tema, bermaksud suhu pesakit adalah sama dengan suhu termometer. Suhu pesakit adalah sama dengan suhu termometer. Dengan itu, kita boleh ambil bacaan termometer sebagai bacaan suhu pesakit. Okey. Dia rusing. Ayat tak betul tak apa. Maksud dia betul. Seterusnya. Rajah 93 menunjukkan satu termometer yang digunakan untuk mengukur suhu suatu cecair. Cecair. Sudah ada cecair. Capillary tube. Okey. Anda dikenal kuas iaitu supaya ianya lebih berkesan dan sensitif berdasarkan kepada aspek-aspek jenis cecair yang digunakan dalam termometer. Jenis cecair kita gunakan merkuri kan? Merkuri. Sebab merkuri berkembang secara berkadar terus dengan suhu. Jenis bahan yang untuk binaan badan termometer. Jenis bahan untuk binaan badan termometer adalah kaca. Sebab ia adalah keras, kukuh dan luksina. Sebab dia adalah keras, kukuh dan luksina.
Diameter tiup rambut. Diameter tiup rambut hendaklah halus. Diameter tiup rambut hendaklah halus. Supaya satu kenaikan suhu akan ditunjukkan mana? Allah payah nak ayat. Supaya ia lebih sensitif. Okey juga. Supaya satu unit kenaikan suhu akan ditunjukkan dengan skala yang lebih besar. Gitu. Dalam buku ada saya dari buku. Lagi ayat dia lagi semester ni. Tahap apa tapi BM tak berapa tinggi juga. Tak mari perkataan yang tepat. Gitu dah. Nah, ayatnya kalau termometer tu tahap besar, okey. Kalau untuk saya lukis sikit. Kalau faham dah. Kalau mu faham kan, mula-mula mudah. Kalau tiup rambut tu besar, katakan asal di sini. Sini ni 40 darjah Celsius. Tengok bahaya kita ukur tu naik 41 darjah Celsius. 41 darjah Celsius. Asal sini 41 yang naik sini je. 41 darjah Celsius. Tapi kalau kita kecilkan tiup rambut ni bersatu. 40 kat tulah sini 40. Tapi 41 di sini dia 41. Tu maksud dia dah. Dia dah lebih sensitif lah. Satu kenaikan suhu dia akan boleh menyebabkan kenaikan skala yang besar. Skala yang besar. Kalau ni kecil skala dia, ni besar. Tak ada. Dah? Harap bahaya lah. Tak apa. Tak jumpa kata pun. Lepas ni kita jumpa lah. Dari buku lah. Asal konsep mu faham baik ni. Okey, mana kita? Jenis bahan berada. Diameter tiup rambut, okey. Dan bentuk keratan rentah pada termometer. Lihat daripada pandangan atas. Sudah. Saya tak pasti nak mana lah. Kita ada dua bentuk dah. Satu bentuk bulat. Satu lagi bentuk tiga segi. Biasa kita guna bulat tu, sebab dia lebih mudah untuk lihat merkuri. Duduk tahap mana. Lebih mudah melihat bacaan. Jadi kita tengok termometer tu nampak. Mudah nak nampak ni. Merkuri di tengah tu. Kalau buat 4 segi payah. Itulah. Tapi saya tak pasti ia nak ni nak bulat ke tiga segi. Sebab dia macam kata cembung. Gitu. Ni pun serupa juga ni. Dia ada gitu. Ni merkuri di sini. Jadi dia nampak macam kata cembung juga. Gitu. Cuma bentuk dia advance lah sikit masa dia. Okey. Ada. Sekarang ni muka surat 10. Ada 13. Okay. Ada tanya ke? Sir. Ya.
termometer tadi, dia ada 4 point je. Tapi markah dia 10. Ah, ya ke? Kira kena tambah satu lagi siri lah. Oh, dia kena tambah. Oh, so tak puasa 10 markah dia. Ha? Dia, mana so ciri tu kena oyak 2 ke? Oh, dan nanti saya bilang ni. Jenis bahasa. Diameter tip rambut 2. Bentuk kat atas badan 3. 3 yang ada ni. Sudah. Jenis cecair sekali lagi. Mana? Oh, jenis cecair. Betul-betul, Pak. Makna kita kena pecah lah. Oh, so tu pecah 2 so. Apa jenis bahan. Super so ayat ni dah. Okey ni. Ni pecah 2 ni. Jenis bahan. Tapi so gabung tadi. Saya ingat ke dia tidak pecah. Jenis bahan lah. Jenis bahan. Jenis bahan badan tu yang pertama. Bahan dia kuat dan kukuh. Kuat dan kukuh. Sebab tidak mudah patah dah. Tidak mudah patah. Yang kedua, Anissa, dia pecah 2 sini. Luxina. Tu sifat juga tu. Bahan. Luxina. Mana dia cerah? Supaya boleh dia boleh hidup tegak baik ya. Supaya mudah melihat bacaan atau mercury tadi. Ini pecah 2. Boleh tu? Pastikan kena cukup 5 kes untuk dapatkan 10 poin. Mojo. So tak puasa ni. Dah baik dah? Okey. Tak siapa jawab tu beres tu. Kita tengok ni pula. Soalan 10. Raja 10% menunjukkan 2 tip sinakretik yang serupa. Sinakretik itu dipersongkan disebabkan oleh medan elektrik. Tengok dah medan elektrik ni. Tengok ni positif. Ni negatif dah. Ni jadi ni positif. Ini negatif. Sama juga yang bawah. Sini positif. Sini negatif. Sini positif, sini negatif. Tapi dia adalah 3,000 volt. Yang atas adalah kecil sikit ya. Yang atas hanya 1,000 volt. Kita. Kalau kamu tengok, pesongan dia pun, ni pesong tinggi dah. Ni pesong rendah sikit. Apa lagi? Ni tak baca lagi soalan ni. Tapi kita tengok tu, kita nak belajar tu. Konsep-konsep yang perlu kita tahu dah. Dia dua-dua pesong ke atas. Dua-dua pesong ke atas sebab pelik positif di atas. Frozen screen. Frozen screen sama. Baik. Tak nampak dah soalan ni. Kita teruskan persoalan. Apakah dimaksudkan dengan medan elektrik? Medan elektrik adalah satu kawasan yang ada kesan atau alami. Alami ke apa? Medan elektrik. Alami tarikan elektrik.
Kamu cari dalam buku dah. Saya tak ngapa. Okey, B. Dengan menggunakan radius 10/1 dan radius 10/2, bandingkan nilai voltan yang dibekalkan. Nilai voltan. Waktu 1000, waktu 3000. Mu tak tahu hak mana besar. Saya tak tahulah nak jawab ke apa dah. Saya tak reti dah nak mengajar. Boleh pecing dah. Dah. Tapi jangan buat nilai. Salah dah. 10 nilai voltan untuk 10.2 adalah lebih besar pada 10.1. Gitu. Jawapan ada kan? Yang kedua. Kekuatan medan elektrik di atas plit logam. Kekuatan medan elektrik 10.1 adalah lebih besar pada 10.2. Hubung kaitkan, hubung kait. Tak hubung kait. Bila hubung kait, kamu ambil sokis saja dah. Dibekalkan dengan kekuatan medan elektrik. Kamu ambil saja. Se ni kalau ambil sesuka tinggi. Jadi hubung kait dengan nilai voltan dibekalkan. Nilai voltan dibekalkan, 10.2 tu besar. Ni besar. Jadi sesuka ambil ni. Kekuatan medan elektrik pun sini besar. Mudah dah. Jika nilai voltan dibekalkan adalah lebih besar, maka kekuatan medan elektriknya juga adalah lebih besar. So ambil hak ni. Kalau kamu ambil 10.1 akan jadi jika nilai voltan yang dibekalkan adalah kecil, maka kekuatan medan elektrik yang terhasil juga kecil. Kecil-kecil atau tak kecil-kecil. So suka besar-besar. Bini besar yang saya tak suka. Orang lain suka belakang besar. Kereta besar, rumah besar, suka belakang. Okey, teruskan. Ada lagi ni? Katakan dengan kekuatan medan elektrik. Untuk membuat satu diksi tentang hubungan antara kekuatan medan elektrik, kena buat hubungan ni. Rupa juga tolong. Membuat hubungan. Membuat deduksi ni membuat hubungan antara kekuatan medan elektrik dengan pasangan. Saya ambil 10.2 juga. Tengok 10.2. Kekuatan medan elektrik tinggi, pasangan pun tinggi. Gitu. Dah. Ataupun kita boleh ayat hubungan dia ada berkala terus. Betul juga. Mudah deh. Kalau mau ikut dia puasa mudah lah. Macam ugi masa pula belajar hari ni deh. Mudah-mudah. Belajar fizik yang memang buat macam tu. Mudah dah. Macam kalau tak belajar tak apa. Ada nak soal kat sini? Ada tanya yang perlu diulang? Adakah? Mek awal-awal? Tak ada? Okey, faham belakang dah tu. Nasa. Pada partikel menunjukkan struktur atom bagi suatu bahasan konduktor tulen. Sudah dah lah. Saya buka data pula dah. Silikon belakang dah. Kerangka bagaimana untuk membentuk semikonduktor jenis N. Maka untuk membentuk jenis semikonduktor jenis N, kita kena buat proses pendopan. Pendopan dah. Iaitu kita masukkan satu bahan asing kepada semikonduktor tulen tersebut. Bahan untuk dimasukkan itu adalah bahan, saya tak ingat. Mungkin kena buka buku. Jenis apa? Siapa ingat boron ke? Tengok dari buku seorang. Jenis N. Boron ke? Fosforus lah susah. Apa dah? Fosforus. Fosforus. P lah. Okey. Fosforus ni, kalau kamu tengok sini, setiap silikon dia ada
dia ada 4 elektron di petala luar. Okay, 4 elektron di petala luar dah. Untuk satu silikon. Tapi petala luar ni dia diperuntukkan kepada 8 elektron. Jadi sebenarnya lukisan ni mangkuk ni. Dia mangkuk. Sebenarnya sepatutnya lukis. Bukan lukis gini. Dia lukis gini. Serak. Oh ni lah. Dia lukis gini sepatutnya. Sebab petala luar untuk satu silikon ada 4. Tapi dia untuk 8 elektron sebab tu dia kena crossing dengan sebelah. Ni untuk ni, ni untuk ni. Dia crossing dah. Gitu. Yang ni maksudnya jadi petala luar bila dia bersusun tu setiap silikon ada 8 elektron di petala luar. Hak dia sendiri ada 4 je. Gitu lah. Jadi semua stabil lah. Boleh lapai belakang. Kursi lah. Rumah teres. Kursi dinding. Kalau tak kursi dinding, tak cukup dinding rumah tu lah. Rumah teres. Okey. Sekarang dia tu normal ni. Neutral. Sekarang semiconductor neutral ni tak pakai untuk manusia. Dia tidak ada sifat-sifat istimewa. Kalau tak ada sifat istimewa, tak pakai untuk manusia dah. Jadi, ahli fizik telah modify. Iaitu dia tak jadikan dia ni, dia bubuh fosforus, fosforus ni, dia tembak ganti fosforus tu. Sini fosforus. Dia buat silikon fosforus. Fosforus ni, dia ada 5. Petala luar, ada 5. Hak crossing orang ni, 4, dia ada 5, dia lebih besar elektron. Lebih besar. Sebab itulah dia jenis negatif. Lebih negatif ni, lebih lah. Gitu dah. Sementara lagi jenis P, kalau jenis P, dia kurang elektron besar. Jadi ada lohong. Gitulah. Contoh bagaimana untuk membentuk semiconductor jenis N. Iaitu untuk membentuk jenis semiconductor jenis N, maka kita perlu lakukan proses pendopan. Iaitu kita dopkan fosforus ke dalam semiconductor tuling. Fosforus ini mempunyai 5 elektron di petala luar. Maka bila dia berada dalam silikon, maka petala luarnya sudah jadi 9. Iaitu dia lebih 1 elektron. Maka semiconductor tersebut adalah semiconductor jenis N. Iaitu negatif. Dia kurang. Nak hak molek ayat comel, ayat BNA pelah, kena buat sendiri atau cari dalam buku. Okey. Hujan. Tak padan. Masa tutorial. Tapi sudah nak buat juga yang ni dah. Cikgu Saleh ni. Okey. Bolehkah? Tengok ni dah. Rajah 10.4 menunjukkan 1 liter elektronik yang mengandungi 1 transistor yang digunakan sebagai switch automatik. PPC. Kena tahu teknik PPC. Kenapa dah? LDR atau PPC. Perintah peka cahaya. PPC ni perintah peka cahaya. Jadi perintah peka cahaya ni sifat dia mana? Ada cahaya. Dia tinggi. Ya apa? Tiada cahaya, gelap. Rintangan dia rendah. Bolehkah? Kau setukar. Orang jawab. Perintah peka cahaya. Orang jawab. Orang cek PPC ada cahaya rintangan tinggi ke ada cahaya rintangan rendah? Ada cahaya rintangan rendah. Ada cahaya rintangan rendah?
Perintah berkecahaya. Tipis juga. Orang lain, ya Allah, kalau ada cahaya di tangan rendah. Dia minat ke cahaya dia. Sekejap, siapa nak cek juga. Mana ni? Alah, yang boleh kau ingat. Dia keliru sikit. Okey, kita buku. Kita percaya. Bersupa kan kata Mister. Cuma konsep. Perintah percayaan dia ialah sejenis perintah yang nilai tangannya berubah dengan keamatan cahaya. Nilai tangan ADR meningkat apabila keamatan cahaya rendah. Dan sebaliknya, ada cahaya yang tangan dia jadi rendah. Dan dalam keadaan gelap, tangan dia adalah sangat tinggi. Oh, okey. Allah, terbalik pula. Tak apa, terbalik. Okey, sapu balik. Okey dah. Oh, tu penting dah. Ada cahaya. Rintangan dia rendah. Gelap. Rintangan dia tinggi. Okey. Okey. Transistor yang digunakan sebagai sebuah otomatik transistor itu akan menyala mentor apabila keadaan gelap. Okey, kita baca tu. Berapa dia. Cikgu Saleh ingin mereka bentuk satu sistem kawalan elektronik untuk menghidupkan siren elektrik yang berlabel payah ni. Payah ni. Soalan payah ni. Yang berlabel 240 volt 500 watt di rumahnya. Beberapa penguasaan perlu dilakukan pada litar dan radius 10.4 bagi membolehkan siren elektrik itu diaktifkan secara automatik apabila rumahnya terbakar. Soalan payah ni. Soalan payah. Tadakah pasal buat berita perlu pasal menghidupkan siren elektrik itu secara automatik? So ayat ni. Cara dia adalah yang pertama, saya nak ubah dulu. Mengarut ni. Yang pertama, ADR ni kali pakar. Kita kena pakar. Termistor nama dia dah. Termistor. Termistor letak sini. Okay. Termistor letak atas ni. A1 letak sini. A1. Sini A1. Gitu dah. Ni termistor. Termistor. Okay. Termistor. Kemudian, kamu mentor. Tempat mentor ni kamu kena letak relay. Relay kita. Relay ni ada switch sini. Mana dah? Relay switch sini. Relay ada switch sini. Ini. Kemudian letak litar pula sini ni. Litar ni adalah litar arus ulang alik. Apa arus ulang alik? Dia rakyat dah 240 volt. Dah. Ni simbol arus ulang alik. Kemudian sini kita letak siren. Di litar ni siren. Ni siren. Ke situ. Ni relay dah, relay. Relay ni kena bubuh satu lagi diode sini supaya untuk keselamatan. Ni termistor lah, termistor. Saya ingat simbol dia. Boleh? Ni siren. Ni 240 volt. Yang ni 240 volt. Yang ni adalah 1000 watt. 500 watt. Baru bunyi juga. Gitu. Dah?
sebesar. Untuk kamu salin Ada nak tanya? Kalau tak ada nak tanya, kamu terus buat dalam masa tutorial tu semua soalan hujung-hujung tu. Ada masalah? Snap soalan tu hantar WhatsApp kepada Sir. Dah. Kejap ada telefon. Ni ada. Mana? Apa yang kata? Apa yang tadi ada sewa? Pulang tu. Apa untuk buku Pak? Oh sudah. Oh sudah dah. Sudah dah. Oh chưa vô. Đây hả? Tạp của đây. Chụp cái he xuống bữa. Kìa. Đây. Mana? Okey. Okey, so dah telefon saya minta. Ada nak tanya kah? Nak tumpah belakang ni. Kau duduk tutorial belakang dah. Tanya ni. Boleh. Haikal. Muhammad Haikal. Ya, sir. Lagi mana? Okey, sir. Ya Allah. Soalan tu payah tu mu kata okey. Saya terlalu rujuk buku, sir. Dah. Terwidah tu lakaran dia. Jadi kamu nak jawab pun mudahlah sikit dah. Bila kamu semua ni sakut mana-mana, paling bagusnya adalah super soyak lah. Kamu kena snap dulu soalan tu, hantar, kemudian baru tanya jawab soalan bawah dia dah. Baru semudahlah jawab mana. Okey, alright. Afika. Ya, sir. Ya. Aku mana best kau? Boleh, sir. Oh, kamu boleh. So, kena pas sungguh lah best mu ni. Tanya sekali